KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera, dan yang paling penting sentiasalah menjaga kebersihan diri dan juga mematuhi protokol kesihatan yang wajib untuk kita laksanakan. Kalau keluar, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka dan pastikan kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Ini sama-sama kita main peranan untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, untuk hari ini kita nak belajar sama-sama mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi apakah topiknya? Siapakah gurunya? Untuk nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita sama-sama saksikan dulu profil guru ini. Manjada wajada, itulah kata-kata pegangan ustazah kita, Ustazah Siti Rahmah. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar ustazah? Sihat ustazah? Alhamdulillah sihat. Azhar apa khabar? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Nampak ustazah bertenaga, nampak ustazah ceria hari ini ustazah. InsyaAllah kita nak sukses, kita kena bertenaga, Azhar. Baik. Wah, itu dia semangat itu yang kita nak kan. Untuk kita semua dan juga murid yang sedang menonton pada ketika ini, dengan kena pula dengan slogan ustazah, manjada wajada. Apa tu ustazah? Manjada wajada. Manjada wajada, siapa yang berusaha dia pasti insya-Allah akan dapat hasilnya. Wah, itu dia, pegang sama-sama. Baik ustazah, kita tengok mata pelajaran kita pendidikan Islam dengan kita nak tahulah berkenaan dengan topik kita yang kita nak fokuskan pada hari ini ustazah. Okey Azhar, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak menariklah bagi saya ya. Baik. Iaitu keunggulan tokoh 4 mazhab. Wah, itu dia. Saya kira percaya dekat negara kita pun kita bersama-sama mengimplementasikan salah satu daripada keempat-empat mazhab ni ustazah, betul tak? Ya, benar. Kita mengimplementasikan mazhab Syafi'i, Azhar. Baik, itu dia. So kita nak kenal dengan ketokohan 4 mazhab ini, imam 4 mazhab ni insya-Allah. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita ustazah, kita nak kena sentiasa mematuhi protokol kesihatan seperti yang kita sebutkan sebelum ni. Saya dan ustazah akan berjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan, dan juga kita ada gel pembasmi kuman ustazah. Saya nak jemput ustazah. Okey, sila. Untuk ke meja keramat saya ni ustazah. Kita semua. Betul ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ustazah, dah guna, saya juga kena gunakan. Ini kalau dekat rumah ada yang tanya ustazah. Kan kalau tak ada gel pembasmi kuman macam mana tu? Boleh je gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama, nak pastikan kebersihan kita terjaga ustazah. Ini kita guna kalau masa tu kirakan macam tak ada air dan tak ada sinki. Betul kan ustazah. untuk kita kalau kita keluar ke itu dia. Baik. Dan ustazah, untuk pembelajaran kita dan pengajaran kita ini, saya tak keseorangan sebagai murid ustazah. Ada rakan-rakan saya yang nak turut serta bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita mesti panggil dia orang masuk kelas ni. Mesti ustazah. Mesti Itu ayat penegasan di situ. Tak cukup syarat kalau kita berdua saja. Baik, itu dia. So kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Kita nak berkenalan dengan mereka. Itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Sihat tu. Suaranya tu ustazah. Berlemak tu. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah mencontohi ketokohan mazhab kita pada hari ini. Amin rabbal alamin. Baik ustazah, bab kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Betul. Kita nak berkenalan-kenalan dengan rakan-rakan kita yang berada di Google Meet pada ketika ini. Kita nak mulakan dengan Syahmi. Silakan Syahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syahmi bin Cisa dari Sekolah Mengajian Selangor dan bercita-cita untuk menjadi juruterbang komersial. Juruterbang komersial. Itu dia. Amin. Kita doa dipermudahkan untuk Syahmi. Baik, Afiqah, boleh perkenalkan diri? Silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Afiqah binti Rahim dan saya bercita-cita menjadi seorang doktor pakar kulit. InsyaAllah. Doktor pakar kulit. Amin. Selalu kita dengar pakar jantung kan, pakar tulang, tapi ini pakar kulit ustazah. Sebab kita kurang kat Malaysia ni Azhar. Sebab tu mereka ni nak jadi pakar kulit supaya kita tak perlu lagi cari mengisi pakar. kelompongan yang ada ustazah. Benar. Baik. Okey, kita doa moga dipermudah untuk Afiqah, dan seterusnya Adam, boleh perkenalkan diri silakan.
Silakan Adam. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Adam Mukris Asfar bin Azam Shah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Baik. Dan saya bercita-cita untuk menjadi doktor. Doktor. Wah, kita dah ada dua. Yap. Ya. Doktor berkenaan? Alamak kita lag sikit ya. Mungkin ada masalah internet. Tak apa. Maksudnya Ya, kita ya. dah ada dua doktor di sini. InsyaAllah. Satu doktor pakar, satu doktor yang dia nak cover semua sekali. Betul. Akan jadi doktor pakar juga. Ya, amin, Baik. amin. Seterusnya Syahindah, silakan. Syahindah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Nushay Kamaruddin dan dengan saya Selangor. Baik. Bercita untuk menjadi seorang doktor pakar saraf. Pakar saraf. Masya Allah, doktor pakar saraf pula Itu ya. dia. Pakar saraf, pakar kulit dan doktor. Mungkin akan jadi doktor pembedahan arm ke, kita tak tahu. Ya. Akan amin. Kita doa Amin, moga dipermudahkan. amin, Mengisi ya. kelompokan yang ada itu satu perkara yang sangat-sangat baik. Baik. Kita nak berkenalan dengan Sabrina. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi. saya Sabrina Tisha Abdul Zahri. Dan saya bercita untuk menjadi seorang doktor pakar sakit puan. ONG lah ni. Ya, saya memang menyuruh ni anak-anak kita kat Malaysia ni, jadilah yang perempuan-perempuan terutamanya, jadilah doktor pakar sakit puan kan. Meramaikan lagi. Ya, supaya ibu-ibu pun dia banyak pilihan lah dengan Baik. doktor perempuan Wah, kan. itu dia satu saranan yang sangat baik daripada gurunya sendiri, Ustazah Ya. Rahmah. Baik, terima kasih Sabrina. Dan yang terakhir, Izmir Hafirul. Silakan. Baiklah, nama diberi Izmir Hafirul bin Halimi daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang ahli. Untuk menjadi, sekali lagi, Untuk menjadi seorang ahli psikologi. ahli psikologi. Doktor itu juga dia. tu. Ya, kalau kita tengok, psychiatrist kan. kalau kita tengok tahun lepas Ustazah, ketika kita awal-awal mendepani fasa pandemik ni, ramai orang yang berdepan dengan fasa depression. Ya, sebenarnya sampai sekarang, depresi Azhar. sampai sekarang. Dan Ya, kita sampai memerlukan sekarang. ahli psikologi juga untuk benar. membantu. So nampaknya kita dibarisi para doktor hari ni. Betul Ustazah. Dan kita doakan moga mereka Ya, semua amin, berjaya, amin, ya Rabbal sukses. Alamin. Adik-adik ataupun rakan-rakan di rumah juga jangan pernah malu memasang impian. Bila ada impian dipandu dengan usaha, masa Ustazah sebut tadi manjada wajada, Ya. pasti akan menghasilkan keputusan ataupun hasil yang luar biasa. Ya, Baik Ustazah, amin, saya tak amin, sabar Rabbal sebenarnya nak Alamin. teruskan pembelajaran dan pengajaran kita untuk keunggulan tokoh empat mazhab kita ya. pada hari ini. Tapi sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita nak berhenti rehat seketika. Kita bagi ruang dan peluang untuk rakan-rakan di rumah untuk bersiap sedia, mungkin sediakan pen dan juga buku nota untuk kita catat nota-nota penting yang akan Ustazah kongsikan bersama-sama dengan kita seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita nak teruskan kita punya kelas pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita keunggulan tokoh empat mazhab. Dan kita tak nak lengahkan masa lagi Ustazah. Saya punya rakan-rakan saya di Google Meet. Adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, belanja saya ni 2 jari macam ni. Cing 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 cing. Okay. Semua dah bersedia Ustazah. So kita nak mulakan kelas kita. Silakan. Okey, saya mula Azhar ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang berada di seluruh Malaysia yang sedang menyaksikan rancangan Sukses SPM 2021? Apa subjek kita hari ini? Pendidikan Islam ya, bersama ustazah iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin, ataupun nama glamour Ustazah Rahmah, ataupun nama pendek saya Usrah. Usrah. Baik Ustazah, saya tertarik dengan Ustazah sebut tadi Ustazah Siti Rahmah, nama samaran ataupun nama glamournya adalah Usrah. Tapi Ustazah, bila sebut pasal pendidikan Islam, boleh tak kalau Aci tak, saya nak minta sikit masa nak tanya pandangan rakan-rakan kita Ustazah, boleh tak? Boleh. Okey.
Saya nak tanyalah pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik kita, keunggulan tokoh 4 mazhab ni, apa yang mereka faham dan apa yang mungkin mereka boleh kongsikan untuk permulaan awal sebelum Ustazah masuk kepada topik kita pada hari ini. Mungkin saya nak tanya kepada juruterbang komersial kita terlebih dahulu. Mungkin Syahmi ada jawapannya, silakan. Boleh. Pada pendapat saya, dengan mengenali tokoh-tokoh 4 mazhab ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada kita agar mencontohi kepribadian dan sumbangan yang mereka telah berikan kepada Tamadun Islam. Wah, satu jawapan yang sangat baik daripada Syahmi. Ini nak pergi merantau luar negara ni Ustazah, akan jumpa ramailah kan. Ya, jadi kita ni sebenarnya tak salah, kita ni as orang Islam, sebagai orang Islam kita ni nak jadi juruterbang komersial. Sangat tak salah kan, tapi kita kena bottom line kita, basic kita kena kuat. Salah satu asas dia kena kuat. Salah satu caranya adalah kita mengenali tokoh-tokoh 4 mazhab kita, bagaimana mereka memberikan sumbangan yang besar dalam tamadun Islam ni. Mungkin kita nak tanya lagi seorang Ustazah. Ya, sila. Mungkin Afiqah juga. Apa pandangan Afiqah? Kalau tadi pandangan dari sudut pandang lelaki, bagaimana sudut pandang seorang wanita? Afiqah mungkin ada jawapannya, silakan. Ada. Pada pendapat saya tentang tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah dengan tajuk ini kita amat penting untuk kita belajar sebab kita dapat memahami dengan lebih mendalam apakah itu, bagaimana aliran itu ataupun mazhab ini berlaku dalam kalangan umat Islam. Dan dengan memahami aliran pemikiran ini, kita dapat mengelakkan diri kita daripada terpesong daripada syariat Islam. Itu dia. Itu kata Afiqah. Mungkin saya boleh ke ambil seorang lagi Ustazah? Boleh. Sila. Sebab saya tertarik dengan bagus doktor juga ni, kita. saya nak tengok diorang ni ada tak buat ulang kaji ni. Itu dia. Hati-hati menjawab. Mungkin Adam Mukris ada jawapan mungkin berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Silakan. Ada. Saya rasa tajuk ini amat menarik sebab kita boleh belajar banyak benda baru. Sebagai contoh, kaedah fiqhiyah yang digunakan oleh para imam mazhab untuk mengasaskan mazhab mereka. Itu dia kata kunci kaedah fiqhiyah. Bagi setiap imam 4 mazhab ni ada asas mereka tersendiri. Ya, mereka menggunakan kaedah yang berbeza Azhar untuk mengasaskan yang kita panggil sebagai mazhab. Mazhab ni murid-murid kat luar sana jangan terkeliru. Mazhab ni murid-murid bukannya ajaran baru atau ajaran bukan Islam. Tapi macam sebenarnya mungkin ada murid-murid kat luar sana yang kita ni ajaran Islam kan, tapi kenapa ada negara ni dia mazhab lain? Kita macam kita pun mazhab Syafi'i kan. Kenapa ada negara mazhab Maliki? Kenapa ada negara mazhab Ambali kan? Jadi mazhab ni murid-murid ialah aliran pemikiran. Bagaimana keempat-empat tokoh mazhab ni mereka memahami dalil daripada Al-Quran, hadis dan juga kaul-kaul sahabah kan. Cara mereka memahami itu sehingga mereka ada kaedah fiqh yang mereka asaskan sehingga terbentuklah fatwa-fatwa berdasarkan kaedah fiqhiyah yang mereka guna. Itu adalah punca kenapa wujudnya mazhab yang berbeza. Satu dalil yang sama, keempat imam mazhab ini mereka sudah dikaji dengan mendalam. Mereka ni hanya bersumberkan Al-Quran dan hadis saja. Mereka ni kita gelar sebagai mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya sama keempat-empat. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi cara mereka memahami sesuatu dalil itu sama ada Al-Quran ataupun hadis itu mengikut cara yang berbeza, dipengaruhi oleh uruf tempat suasana, mereka tinggal, suasana dan sebagainya. Sebab itulah kenapa kita ada 4 mazhab yang berbeza. Tapi dia sebenarnya kan Azhar, dia bukan 4 mazhab je tau. Dia sebenarnya banyak mazhab. Cuma kenapa 4 ini je yang masyhur? Masyhur tu yang terkenal kerana 4 mazhab ini telah disebarkan oleh anak-anak murid kepada keempat-empat tokoh ini. Untuk murid-murid kat luar sana jangan bingung kan. Maksudnya dia sejak hari ini boleh dah tahu kenapa different negara tu dia mengamalkan mazhab yang berbeza kerana disebarkan oleh anak-anak murid kepada keempat-empat
tokoh mazhab ini. Mazhab itu dia dah, kalau kita tengok mazhab yang 4 imam mazhab yang muktabar lah Ustazah. Ya, muktabar ya. Baik Ustazah, kita nak teruskan di kelas kita. Dah tak sabar sebenarnya Ustazah. Ya. Dengar daripada penjelasan Ustazah tadi, rasa macam tak cukup lah nak belajar lagi. Baik, kita mulakan kelas kita Ustazah. Silakan. Okey, sila. Terima kasih Azhar. Sama-sama, Ustazah. Okey, so hari ini Ustazah akan menerangkan dulu objektif ya. Objektif pembelajaran kita ada 3 saja seperti Baik. biasa. Objektif yang pertama untuk tajuk keunggulan tokoh 4 mazhab ni ada 3 subtopik yang utama. Ya, tapi jangan memandang rendahlah Azhar. Yep. Nampak je 3 subtopik, nampak je sebenarnya tajuk ni dia memanglah tidak memerlukan pemahaman yang komprehensif ya murid-murid. Tetapi dia terlalu banyak fakta yang ada dalam tajuk ini. Jadi cabarannya kepada murid-murid yang akan menghadapi SPM, pada murid-murid saya dan juga murid seluruh Malaysia adalah untuk mengingati ya fakta-fakta yang terdapat dalam tajuk ini. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kongsilah ya sedikit tips bagaimana untuk mengingati fakta-fakta yang terdapat dalam tajuk keunggulan tokoh 4 mazhab dalam 3 subtopik. Objektif yang kedua, kita dah tahu dah apa dia subtopik dia dan nanti dah ingat apa dia fakta-fakta yang penting. Kita dapat pula mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil ya daripada tajuk ini. Kemudian objektif yang ketiga, murid-murid dapat mengenal pasti kita dah ada format, kita dah ada bentuk soalan. So kita nak tahu pula teknik nak jawab di Azhar bagaimana untuk mendapatkan markah penuh yang ditawarkan dalam soalan peperiksaan SPM dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Ya, itu objektif kita pada hari ini. Saya sambung ya Azhar. Silakan Ustazah. Okey, ini adalah subtopik. Ya, subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk keunggulan tokoh 4 mazhab ini ada 3 saja. Sikit tak Azhar? 3. Sikit je Ustazah. Sikit. Saya nak tanya murid-murid saya, sikit tak? Sikit ke banyak? Tak? Dia dah tahu. Oh, dia tak giling-giling. sikit. Sebab tadi dia pegang apa yang Ustazah sebut di awal tadi Ustazah. Nampak sikit tapi kena berhati-hati Ya, Ustazah. kerana nampak je tajuk dia riwayat hidup. Dia punya istilah dia mak nenek lah kan. Orang kita cakap ni mak nenek dia tu memang banyak nak kena tahu. Kena kuasai ya. Okey, yang kedua sumbangan tokoh. Ini sangat penting lah. Kan, sumbangan tokoh dan dia memang dia punya jawapan tu kita katakan very details. Ya, untuk soalan bidang sirah ni. Baik. Dan yang terakhir sekali yang sangat penting dalam kita mempelajari sirah adalah iktibar. Ya, iktibar daripada keunggulan tokoh 4 mazhab ini. Baik. Bagaimana murid-murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang telah ditunjukkan oleh keempat-empat tokoh mazhab ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini dia subtopik dia. Yang pertama, riwayat hidup tokoh 4 mazhab. Okey, suka saya nak ingatkan Azhar untuk riwayat hidup ni ya. Kita ni dia macam ni. Dia berdasarkan soalan SPM ni, kita akan pegang dia berdasarkan silibus ya, silibus pendidikan Islam yang ada dalam buku teks dan di SKP lah ya. Jadi untuk riwayat hidup ni, sebelum ni dia banyak benda dia akan tanya dari riwayat hidup. Tapi alhamdulillah ya, ini adalah berita gembira untuk murid-murid kat luar sana yang untuk riwayat hidup ni dia ada 4 benda sahaja. Ya, ada 4 benda sahaja yang perlu dihafal lah. Yang perlu dihafal ya untuk setiap tokoh ini. So soalan untuk riwayat hidup ni dia akan masuk dalam kertas 1. Jenis soalan dia pasti akan tanya kata tugas dia nyatakan atau senaraikan riwayat hidup. Dari riwayat hidup lah. Ya, jenis item maksudnya soalan riwayat hidup dan nyatakan senaraikan ni dia memang subjektif response terhad. Untuk tajuk bidang sirah memang kebanyakan isi jawapan ialah subjektif respons terhad. Maksudnya apa Izmir subjektif respons terhad? Baik, silakan Izmir. Maksudnya jawapan yang perlu diberikan ada dalam buku teks, tak boleh difikirkan sendiri. Ya, dan juga jawapan ini dia tak boleh diambil daripada Google. Okey, maksudnya tak memang boleh 100% berdasar ataupun bersandarkan daripada buku teks langsung. Ya, maksudnya sebab kadang-kadang benda-benda macam ni dia sirah tau Azhar. Dia kadang-kadang ada pendapat lain. Ya, ada pendapat lain. Jadi kita memang yang muktabar dalam jawapan pendidikan Islam SPM tu insya-Allah yang diambil daripada buku teks. So kita akan peganglah ya 4 benda ni mesti daripada buku teks dan konstruk. Ingat ya, kemahiran yang diperlukan untuk menguasai riwayat hidup tu memang tak lain dan tak bukan ialah kemahiran mengingat. Ya, mengingat. So sama juga kita ada 4 tokoh ya Azhar. Okey, kita ada Imam Abu Hanifah, kita ada Al-Imam Malik,
kita ada Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga kita ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tengok ya, alhamdulillah dekat silibus KSSM ni memang 4 benda ni saja, iaitu apa yang pertama? Nama penuh, lagi Penuh, tarikh lahir. tarikh lahir, tarikh lahir dan tempat lahir. Baik. Ya. Lagi tarikh wafat. Tarikh Wafat ni wafat. tahu tak? Apa maksud wafat? Meninggal dunia, Ustazah. Yes, pandai Azhar ya. Yang ketiga, yang keempat, sorry. Yang keempat ialah kunyah. Kunyah. Kunyah ni maksudnya adalah gelaran yang dipanggil kepada dia mesti ada abu kat depan dia. Ya, Ya, dia sebenarnya kunyah ni adalah panggilan kepada ini ayah kepada siapa. Ya, kalau macam kita ni kan ayah bapa Azhar, kita macam itulah ya bahasa orang Itu Melayu kalau kita kita. tengok Ustazah di negara Arab, itu memang menjadi suasana ataupun Ya, adat budaya di sana, mereka budaya di sana. Azhar ya. Ya. Baik. Okey. So, boleh saya teruskan Azhar? Silakan Ustazah, boleh. Jadi ingat ya, untuk dakwah hidup ni dia ada 4 benda tadi. Jadi teknik dia senang saja, nyatakan dan senaraikan. Ini ramailah murid-murid kat luar sana dah tahu ya. Satu isi memang satu markah saja dan beri bilangan jawapan ikut bilangan markah. Kenapa Ustazah cakap macam ni? Kena beri bilangan jawapan. Sebab apa-apa pun murid-murid kat luar sana, dalam soalan peperiksaan ni kita akan istilah dia main markah. Ya, sebab kadang-kadang mungkin ada typo dalam penerbitan dan sebagainya ya. Jadi yang kita pegang adalah berapa markah yang ditawarkan dalam setiap soalan tu. Jadi kalau dia peruntukkan 2 markah dan dia letak nyatakan atau senaraikan, dah tentu dia nak minta 2 isi jawapan. 2 isi jawapan. Ya? Baik. Okey. Jadi teknik dia mesti jawab dalam bentuk point. Point tu ikutlah. Nak buat dash boleh, nak buat bulat-bulat boleh, nak buat heart, star, kan? Okey. Rumah kecil-kecil nak buat pun boleh Ikut juga. kreativiti masing-masing. Ikut kreativiti Baik. masing-masing ya. Yang penting dalam bentuk point, jangan bagi dalam bentuk karangan. Jangan bagi dalam bentuk karangan, kemudian memadai 2 atau 3 patah perkataan, kerana satu perkataan pun boleh mewakili satu markah. So jawapan contoh kita disayangi Allah contoh kan. 2 perkataan dah boleh dapat 1 markah. So kita pergi fokus kepada tajuk kita, riwayat hidup. Baik. Jadi riwayat hidup ni biasanya dia akan offer 2 markah. Ya, jadi kita tadi ada 4 benda. Baik. Kan? Jadi daripada 4 benda tu pun kita boleh juga pilih lagi 2. Tapi sekarang ni saya sukalah nak mengingatkan Azhar kepada murid-murid saya ni, kita ni sukses. Kan? Sukses maksudnya apa? Berjaya. Sukses maksudnya apa? Diorang lain ni. Okey. Afika, sukses maksud maksudnya sukses? apa? Cuba Afika, beritahu, saya nak tahu kalau juga dengan ni. Ustazah, sukses SPM Pendidikan Islam maksudnya apa? Skor apa? Ya, Ustazah. Berdasarkan Ustazah, sukses ni adalah mendapat A+ dalam pendidikan Islam. A+ dalam pendidikan Islam. Itu Azhar. definisi sukses. Itu definisi sukses untuk Baik. pelajar saya ya. Ya. You tak dapat A+, minta maaf ya, belum berjaya lagi ya. Sebab Azhar kita buat rancangan macam ni kan untuk bantu murid-murid kat luar sana untuk skor A+. Sangat senang kalau dah tahu sebenarnya kan rahsia dah terbuka dah ni dah. Kan? Tinggal nak buat je. Okey. Untuk riwayat hidup, 1 isi 1 markah. Baik. Jadi ada 4 benda saja. Jadi tarikh dengan tempat lahir ni mesti letak sekali ke? Bagi saya ikutlah yang ada dalam buku teks tu. Dia letak sekali, kita letak sekali. Kalau kita letak lain nanti tak dapat markah, jangan nangis lah kan. Macam betul, itulah ya. Ustazah. Okey, so ini dia tips yang kita nak bagi ya. Yang pertama sekali, biasakan susun keempat-empat tokoh ini mengikut senioriti. Ini yang murid-murid kena ingat yang pertama sekali. Dalam kita bincang tajuk ni, kita kalau nak menghafal dia tu atau nak mengingat atau nak memahami tajuk ini, biasakan susun. Siapa yang pertama? Yang pertama siapa? Adam. Yang pertama Al-Imam. Silakan Adam. Alamak, salah counter lah saya. Cari yang lag pula. Niki. Okey, yang pertama Imam Abu Hanifah. very good. Yang kedua Imam Abu Hanifah. Syahindah. Baik. Syahindah silakan. Sama lagi salah counter. Syahmi. Yang kedua Syahmi. Imam Malik. Very good. Yang Imam ketiga Malik. Izmi. Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Dan yang keempat Afika. Yang terakhir. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad kita bin memang Hanbal. biasakan. Jadi macam apa pun maklumat yang kita susun untuk hafal tu, dia dah ikut dah senioriti dia tu. Otak kita dah susun dia cantik dah. Baik. Ya, itu first dia punya tips. Yang kedua, nama penuh tokoh-tokoh ni buat kod nama. Supaya nak senang ingat. NBS Nu'man bin Sabit. MBA Malik bin
Anas. MIS Muhammad Idris Asy-Syafi'i. ABMBH Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi kita memang dah kuasai dekat PDP-C ke PDPR ke kita dah kuasai. Sekarang ni Ustazah nak share tips menghafal. Baik. So dibuat kod nama supaya tak adalah Ahmad bin Hanbal, Muhammad kan macam tu kan ya. Okey. So tarikh lahir dan tarikh wafat buat postcode. Baik. Nak senang sebab dia dah susun kan, betul tak? Kan tarikh lahir, tarikh wafat kan. Jadi kita buat postcode. Imam Hanafi 80 150 150. Hafal je lah, ada 4 postcode. Yep. Kan? Postcode yang kedua 93 179 150, tapi ni Ustazah 6 digit. Tak apalah untuk menghafalkan. Adalah postcode yang 6 digit kan. Tak boleh lah straight betul kan. Okey. Kemudian tempat lahir boleh buat akronim untuk keempat-empat tokoh ni tadi. Baik. Ini Ustazah bagi cadangan. Imam Hanafi lahir kat Kufah, Imam Malik lahir kat Madinah, Imam Syafi'i lahir kat Gaza, Imam Ahmad bin Hanbal lahir kat Baghdad. Ini dia punya akronim Ustazah buatkan. Untuk murid-murid kat luar sana. Kumagadad. 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 Senang kan? Kufah, Madinah, Gaza dan Baghdad. Jadi senang tak? Senang tak Azhar? Senang Ustazah. Kan? Kita tahu jadi Kumagadad. Kufah tadi, kan? Kufah, Madinah, Gaza dan juga Baghdad. Tengok. Tak sampai berapa? Tak sampai seminit. Dah kuasai dah kan. Sangat. Alhamdulillah. Itu jadi dia. teknik-teknik macam ni ya. Murid-murid kat sana perlu ya untuk kita menguasai tajuk dalam bidang sirah ini. Okey. Kunyah ni untuk kunyah pula macam mana? So senang saja. Ini lagi senang dalam dunia. 3 tokoh ni semua Abu Abdullah. Imam Abu Hanifah je Abu Hanifah. Dia punya kunyah. Ini kalau tak dapat lagi kan, memang Ustazah kena bagi bina air Yasin lah ni. Siapa yang tak Tapi dapat ni. Tapi sebenarnya Ustazah, berdasarkan apa yang Ustazah tips usrah tadi, sebenarnya sangat-sangat mudah. Walaupun kita nampak itu adalah salah satu fakta yang memang tidak boleh diubah, tapi ada cara macam Ustazah sebut tadi untuk dapatkan A+, caranya dengan menghafal ataupun gunakan teknik yang telah pun Ustazah berikan sebentar tadi. Dan saya kena percaya rakan-rakan di rumah telah pun mula mencatat nota. InsyaAllah. Apa yang Ustazah sampaikan sebentar tadi. Dan kita nak biar mereka untuk habiskan dulu nota mereka. Ustazah, kita boleh rehat seketika. Boleh. Jumpa seketika nanti saya dalam pun haus ni Azhar. Saya nak minum. Baik Ustazah, kita minum sama-sama. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tahu Nu'man bin Thabit. Kemudian kita tahu Imam Malik bin Anas. Kemudian kita tahu Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dan juga Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal. Menggunakan akronim tadi Ustazah bagi tadi. Kod nama tadi. Senang nak ingat, betul tak? Betul Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Dan kita nak teruskan untuk pembelajaran kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam ini dengan topik kita keunggulan tokoh 4 mazhab. Silakan Ustazah. Okey, saya sambung Azhar. Kita pergi dalam kalau dekat dalam subtopik Azhar, dia riwayat hidup tapi dia tak kepribadian. Kan dan Ustazah tadi dah terangkan yang kalau riwayat hidup tu dia ada 4 benda je. Jadi kepribadian ni murid-murid jangan letak dekat jawapan riwayat hidup. Jangan. Sebab dia memang bukan riwayat hidup pun. Dia kepribadian, dia sifat. Dia sifat. Jadi ini adalah dan sifat ni dia biasanya akan ditanyakan memang dekat kata satu dan jenis soalan dia nyatakan atau senaraikan juga dan ataupun boleh jadi jelaskan. Apa beza dia kalau nyatakan senaraikan? Kalau jelaskan ni senang nak tahu dia punya beza. Jelaskan ni jawapan dia mesti sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Baik. Kalau jelaskan. Jadi kalau dah panjang ni kena penuh lah. Jadi boleh jadi juga soalan jelaskan pun akan ditanya ya untuk soalan sifat kepribadian. Dan kepribadian ni dia jenis item dia subjective response terhad sama juga. Jawapan dia mesti berdasarkan apa yang disediakan dalam buku teks. Jadi sebab kepribadian ni dia sebenarnya banyak. Banyak sangat kepribadian keempat-empat tokoh mazhab ni. Tapi kenapa kita pilih yang ada dekat dalam buku teks saja? Sebab inilah yang membezakan tokoh ini dengan tokoh-tokoh yang lain. Dan jawapan tu dia memang very details. Dia memang sangat terperinci. Memang benda ni dia fokus kepada kepribadian tokoh tertentu sahaja ya. Okey. Baik Ustazah. Jadi antara tips dia, ni Ustazah nak bagi tips lagi ni. Nak tak Azhar? Nak Ustazah. Okey ya, untuk kepribadian. Ini kita bersyukur jugalah dekat dalam buku teks ni dia memang dah colour-colourkan ya. Jadi kalau yang warna macam agak hijau-hijau ni untuk Imam Abu Hanifah ya. Jadi untuk nak mudah hafal kan. Kan nak hafal panjang-panjang ni kan Azhar sanggup ke? Itulah Ustazah, takut terlupa dah Ustazah. Kan.
Izmi nak hafal panjang-panjang Izmi. Kalau boleh tak nak lah kan. Okey. Jadi kita cari istilah dia main keyword. Baik. Kita cari orang putih sikit lah Azhar ya. Ya. Kita cari main keyword ya untuk setiap sifat ini supaya kita senang nak ingat. Sebab ayat ni insya-Allah bolehlah kita nak elaborate sikit ayat-ayat dia tu kan. Sebab ayat dia tak mestilah sebiji ikut dekat buku teks tak. Ini yang kita penting kata kita ada asas kata kuncinya. ya kemudian kita kembangkan. betul. Ya, main keyword tu sangat penting dan untuk sifat kepribadian Imam Abu Hanifah Ustazah dah buat untuk anak-anak. Baik. Ada mulia daripada sangat mulia ke ilmu, kuat untuk kuat beribadat, pemurah dan penyayang, pangkat tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat. Jadi ingat ini saja. Okey. Mulia, kuat, pemurah, pangkat. Senang kan? MKPP. Ya, tengok dipendekkan lagi. Bukan main ya Azhar. Mulia, kuat, pemurah boleh dan apply berpangkat. mengajar di sekolah saya. Baik. Saya nak ambil balik SPM ni Ustazah. Boleh. Bagus Azhar ya. Baik. Okey, jadi nak mudah untuk kita kuasai sebab takkanlah nak hafal macam ni kan. Sangat memuliakan ilmu pengetahuan kan macam nanti stres kan. Nanti terpaksa siapa sekretaris tadi? Niki terpaksa rawat kan. Ya. Oh ni Izmi ya. Izmi. Okey. Jadi ahli psikologi. Ya. So konstruk dia mengingat dan memahami. Kenapa dia yang ini kena faham? Sebab kena faham. Kena faham sedikit sejarah ya. Sejarah imam-imam ni supaya dapat klik mana satu dia punya sifat kepribadian yang khusus kepada tokoh tersebut ya. Okey. Untuk kepribadian Imam Malik pula sama juga ni dia punya keyword. Teng ni dia. Ada 4 juga. Yang pertama tunggang kuda. Imam Malik ni dia takkan tunggang kuda dekat Madinah. Kerana menghormati jasad Rasulullah SAW yang berada di tanah Madinah. Ya, jadi kita tengok tunggang kuda pun kita dah boleh terklik kan? Betul. Bukanlah maksudnya hobi Imam Malik tunggang kuda, bukan. Jadi kita boleh kaitkan dengan apa situasi dan juga di mana beliau tempat betul beliau. Azhar, sebab tu kita kena faham Azhar. Dia tak cukup ingat. Dia kena faham macam mana benda tu berlaku dan baru kita boleh relatekan terus. Ya. Baik, So keyword yang kedua murid cari guru. Ini memang prinsip Imam Malik. Mesti murid yang cari guru. Dia tak akan pergi ke mana-mana untuk pergi mengajar. Tapi sekarang cikgu-cikgu pergi sekolah ni Azhar. Macam mana ni? Tapi tak apa Ustazah sebab murid-murid pun pergi sekolah juga. Betul. Pandai Azhar. Baik. Kena ambil SPM semula ya. Okey. Baik, Yang Ustazah. ketiga majlis hadis. Majlis hadis Imam Malik ni seorang yang memuliakan majlis pengajian hadis. Beliau akan memakai wangi-wangian ya sebelum pergi sebelum pergi memulakan pengajian hadis kerana sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah korban harta. Ia bukan korban korban tu. Korban harta, sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu ya. Jadi dengan keyword-keyword ni tadi insya-Allah lah ya kita harapkan dapat memudahkan murid-murid kat luar sana untuk menguasai sifat kepribadian. Ini kepribadian Imam Malik Ustazah. Imam Malik. Ini adalah kepribadian Imam Syafi'i. Kita tengok main keyword dia ada 5. Yang pertama Arab Badui. Macam mana nak kaitkan Arab Badui ni? Imam Syafi'i sanggup tinggal bersama Arab Badui untuk mempelajari bahasa dan kesusastraan bahasa Arab ya. Okey, yang kedua musafir. Musafir Imam Syafi'i sanggup bermusafir jauh demi menuntut ilmu. Ini banyaklah kan anak-anak ni insya-Allah akan sambung pelajaran ke luar negara kan. Untuk kita sanggup ya berpisah dengan keluarga demi menuntut ilmu. Kemudian keyword yang ketiga fitnah Syiah. Fitnah Syiah kena ingat kerana Imam Syafi'i ini berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berdepan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi kenapa dia bukan berani Ustazah dia punya keyword? Sebab kita nak supaya ingat fitnah tadi, fitnah Syiah. Itu lebih mudah diingat daripada kalau berani tu dia sangat umum kan. Dia boleh juga kepada tokoh-tokoh yang lain. Kemudian pemurah sederhana. Kenapa? Tadi pemurah juga kan? Imam Abu Hanifah sebab Imam Abu Hanifah dia kaya orangnya Azhar. Jadi kalau pemurah tu wajar je lah. Imam Malik. Oh ya, Imam Malik. Tengok tu saya pula yang lupa. Okey. Kenapa kita kata Imam Syafi'i ini pemurah sederhana? Sebab Imam Syafi'i ini bukanlah ulama yang kaya. Baik. Tapi sangat pemurah kerana mencontohi sifat sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib ya. Okey, kemudian keyword yang kelima wara' kuat beribadat. Wara' ni adalah orang yang dia
meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Dia tak buat perkara-perkara makruh, iman dia tinggilah ya, insya-Allah ya. Okey. So kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal pula, main keyword dia ada 5 juga. Baik. Yang pertama sekali tuntut ilmu. Ya, jadi kenapa tuntut ilmu ni perkara biasa, tapi ini adalah kerana Imam Ahmad bin Hanbal ni sering menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur ya, imam yang masyhur. Yang kedua pemaaf. Memang memiliki sifat pemaaf lah. Jadi kena ingat tilawah dan hafazan, maksudnya banyak membaca dan menghafaz Al-Quran sejak berusia 9 tahun. Nawafil, dia kuat beribadat juga. Imam Abu Hanifah pun kuat beribadat, tapi ada tambahan nawafil, so kita ikut saja apa yang ada kat buku teks. Dan penjara akidah, sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah. Okey, boleh semua? Budak-budak Ustazah, boleh dapat? Boleh dapat? Okey. Dan kalau kita tengok Ustazah, keempat-empat kepribadian imam empat mazhab ni, saya terperasan ataupun dapat satu kata kunci daripada keempat-empat mereka, mereka sangat-sangat mementingkan ilmu. Ya, sangat betul. Betul Ustazah? Ya, dia sangat mementingkan ilmu, dan sebenarnya memang antara iktibar yang perlu diambil, iktibar utamanya perlu diambil pada tokoh ini adalah kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu tadi ya, untuk kita Ustazah aplikasikanlah terutama dalam konteks belajar kan. Amin. Okey. So jelaskan tadi Ustazah dah terangkan dia punya teknik. Dia mesti sekurang-kurangnya 4 patah perkataan ya, dan biasanya dia akan ditawarkan satu isi 2 markah. Kemudian untuk kepribadian tadi, dia memang juga satu isi 1 atau 2 markah. Kalau dia bagi nyatakan 1 markah, dia akan offer untuk 1 isi. Kalau dia bagi jelaskan, dia akan tawarkan 2 markah untuk 1 isi ya. Jadi ingat teknik dia murid-murid, mestilah kepribadian khusus. Dia tak boleh contoh kan, baik hati. Dia ambil yang umum-umum. Orang kata apa? Beramal soleh. Kan? Dah tentulah itu bukanlah salah. Kan? Tak salah, memanglah betul imam-imam tu semua tentu baik hati kan, beramal soleh. Cuma je dari sudut apa yang berdasarkan buku teks tu kurang tepat lah Ustazah. Sebab kita nak khusus ni, ingat khusus. Ya, so jadi dia punya tip adalah cari main keyword. Okey, bina akronim ya. Kalau nak lagi macam tadi kan dah pendek, Azhar buat lagi akronim kan. Mulia, kuat, pemurah dan juga apa tadi, P lagi satu tadi. Allahu Akbar. Saya pun tak ingat dah. Tak apalah. Ingat huruf dia. Okey, tak apa, perlu masa ya, perlu masa. Okey. So ini adalah contoh soalan ya, contoh soalan yang akan ditanya dalam SPM insya-Allah ya. Ini bukan soalan SPM. Jangan salah faham, bukan soalan ini contoh ya. Okey, jelaskan 2 kepribadian Al-Imam Abu Hanifah. Okey, siapa nak jawab? Baik, siapa yang nak jawab silakan. Okey, Afika. Baik, Afika silakan. Okay, untuk dua kepada Imam Abu Hanifah ialah seperti yang akronim tadi, MPKK tadi. So mulia ialah sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Yang kedua K iaitu kuat beribadat seperti menunaikan qiyamul. Okey, mentang-mentang lah Ustazah minta 2-2 je dia bagi. Betul lah tu Azhar, betul lah tu. Tak, sebab Ustazah dia pegang apa yang Ustazah sebut tadi, menjawab mengikut markah yang dia beri. Ustazah bagi 2 markah. Ini lagi satu tips istimewa untuk murid-murid kat luar sana. Dalam SPM ni ada yang tanya tu. Saya pernah dapat soalan tu Azhar. Ada murid saya tanya, Ustazah kalau ditanya 2, saya bagi 3 boleh tak Ustazah? Nanti dia kata saya tak jawab soalan. Nanti dia kata saya tak faham. Dia punyalah risau kan, pemeriksa nanti kata dia tak faham. Jadi dalam peperiksaan SPM ni murid-murid boleh bagi lebih, tak ada masalah. Sebab kita katakan in jawapan standby lah Azhar. Misal kata 2 ni macam ada terkehel sikit-sikit kan, tak dapat markah, jadinya bolehlah dipakai jawapan standby tadi. Baik, itu dia. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya jawapan kedua-kedua yang diberi oleh Afika tadi betul lah Ustazah. Ya, sangat betul. Dia dah pegang tadi tu, kita punya tu main keyword tadi. Itu dia MKPP tadi Ustazah. Dan itu kalau kita tengok doktor pakar kulit kita dah menjawab untuk satu soalan. Jelaskan ini Ustazah. Kita nak berhenti rehat seketika Ustazah. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kalau saya dah sebutkan nama keempat-empat imam mazhab kita, dan tempat mereka ada 4 juga Kumagadat, Kufah, Madinah, Gaza dan juga Baghdad. Mengikut susunan senioritinya lah Ustazah. Senang kan nak ingat kan. Senang Ustazah. Baik Ustazah, kita nak teruskan kita punya kelas kita Ustazah. Silakan. Okey. Jadi
murid-murid kat luar sana, antara subtopik yang sangat penting yang akan memang famous lah kan dekat tajuk ni adalah sumbangan. Baik. Dan kalau kita melihat sumbangan tokoh ni dia banyak benda. Ya, dia ada di banyak tak banyak pun ada 4 lah. Ya, ada 4, tapi itulah dia punya thrill dia tu nak hafal tu kan. Ya, Cabaran thrill dia tu. Ya. Okey, jadi ada 4 perkara yang murid-murid boleh berikan sebagai jawapan dekat sumbangan tokoh ni. Memang 4 perkara ni je. Hasil karya, kaedah fiqhiyah yang digunakan oleh imam tersebut dan murid yang terkenal dan tersebar penyebaran mazhab berada di mana ya. Jadi untuk soalan sumbangan ni biasanya dia akan tanya pada kertas 1, boleh jadi dia tanya nyatakan senaraikan, untuk mungkin contoh hasil karya dia tanya nama kitab. Baik. Ya. Untuk jelaskan terangkan huraikan ni mungkin dia akan tanya penggunaan kaedah fiqhiyah. Baik. Ya, mungkin juga dia tanya di manakah penyebaran ataupun dia bagi soalan umum. Azhar dia boleh jadi berikan terangkan 2 sumbangan tokoh. Sumbangan Al-Imam Abu Hanifah secara umum. Itu memang dia akan gunakan jelaskan atau terangkan ya. Jadi dia punya jenis soalan yang akan ditanya sama ada sumbangan umum yang Ustazah cakap tadi ataupun butir-butir sumbangan tu boleh jadi juga dia akan tanya details lah. Dia tak pilih secara semua. terperinci lah Ustazah. Terperinci. Dia tak tanya umum. Dia akan mungkin pilih satu je. Mungkin dia tanya nombor 2 punya perkara. Ya? Okey. Jadi sama juga dia punya jawapan subjective response terhad mesti berdasarkan buku teks supaya jawapan murid-murid diterimalah ya dalam SPM. Dan konstruk dia kemahiran yang diperlukan adalah mengingat dan memahami. Ya. Okey. Jadi kita ada 4 perkara yang mesti diingat dalam sumbangan tokoh ini, Azhar. So, okey, ini teknik dia. Untuk sumbangan tokoh secara umum, kita pergi yang umum dulu, ya. Markah biasa dia akan satu isi dia akan tawarkan 2 markah. So, teknik dia sama juga jawab dalam bentuk point. Kemudian, macam mana nak dapat 2 markah tu? Dia bagi isi tadi kan hasil karya. Dia tak boleh tulis hasil karya je. Dia kena ada nama dia punya apa dia punya hasil karya tu. Secara terperinci lah Secara Ustazah, terperinci. satu persatu. Mesti kalau hasil karya kena ada nama kitab. Kalau kaedah fiqhiyah kena ada satu contoh kaedah fiqhiyah tu apa. Kalau nama murid yang terkenal kena ada nama murid tu. Kalau penyebaran mazhab tu mesti ada nama negaranya atau kawasan. Ya, okey, ini contoh jawapan. Okey. Untuk sumbangan tokoh yang details yang terperinci tadi, yang pertama hasil karya. Kalau hasil karya ni biasa dia akan offer 1 markah saja. Kemudian teknik dia mesti point dan bagi nama kita yang tulis oleh tokoh dan ejaan dia tu ini adalah teknik yang kira details lah ya. Jawapan murid-murid mestilah ejaan dia tu mesti ikut sebutan. Al-Faraid. Dia tak boleh Al-Faraday. Memang salah lah. Ya, sebab dalam pendidikan Islam ni gelap mereka. Kan? Dalam pendidikan Islam ni mereka jawapan tu akan dibaca literally. Maksudnya ikut dia punya ejaan apa. Jadi ejaan tu kenalah ada bunyinya. Kalau salah satu huruf insya-Allah okey lagi. Boleh dimaafkan. Boleh dimaafkan. Tapi saya nampak tadi macam Nik Sabrina senyum-senyum Ustazah macam pernah buat ni. Diorang lah tu jawab Al-Faraday tu. Okey, so tips yang kita bagi hafal. Dia ada beberapa tadi kan murid-murid. Jadi hafallah sekurang-kurangnya 1 hingga 2 nama kitab. Dan pilih nama kitab yang mudah diingat. Tak payahlah nak ambil yang 2 patah perkataan, ambil yang 1 perkataan je. Ya. Okey, yang itu penting hafal Ustazah. Ya, dia sebaiknya macam ni lah. Sebaiknya kena hafal semua. Kita nak sukses kan, nak A+, nak sepatutnya hafal semua. Tapi dalam masa-masa kecemasan tu, at least lah sekurang-kurangnya benda ni macam tu ya. Okey. So untuk sumbangan tokoh yang untuk pengasasan mazhab, insya-Allah dia akan tanya 1 isi 1 markah juga. Jawab dalam bentuk point, bagi nama kaedah asas mazhab, contohnya ijma' ke qiyas ke kan, aqwalus sahabah. Dan nama juga ejaan dia sama juga macam tadi, dia punya teknik ikut bunyi nama kaedah ya. Kemudian hafal sekurang-kurangnya 2 hingga 3 nama kaedah saja. Ya. Pilih kaedah yang dikongsi. Ini adalah tips tambahan daripada Ustazah. Ada 4 mazhab ni dia akan guna kaedah qiyas. 1 dah hafal dah. Ya, itu dah confirm ada ataupun pasti ada Ustazah. Jadi memang pilihlah qiyas ni. Kan? Pilih kaedah yang mudah diingat. Yang lain lah istihsan, kan ijma'. Jadi yang paling penting pun faham. Ya, kaedah-kaedah tu macam mana, yang seperti mana Adam cakap tadi. Dalam tajuk ni sebenarnya dia menarik. Cuma kita tak boleh discuss kat sinilah ya Azhar sebab kita tak cukup masa ya. Okey. Seterusnya, untuk sumbangan tokoh murid terkenal, dia insya-Allah 1 markah juga, jadi dalam bentuk point bagi nama murid, sama juga ejaan tadi. Sebab dia bahasa Arab. Istilah-istilah bahasa Arab ni
Yang penting ejaan dia tu ikut bunyi. Ya, 1 2 huruf tu memang insya-Allah lah, boleh lah ya. Okey, so untuk nama murid ni hafaz kurang-kurangnya 1 hingga 2 nama. Kemudian pilih nama murid terkenal, tokoh yang mudah diingat. Dan lagi satu tips tambahan untuk nama murid ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni ada anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula adalah anak murid Imam Malik. Imam Malik anak murid Imam Abu Hanifah? Tak. Tak. Mereka satu zaman. Mereka tidak Imam Abu Hanifah dekat Iraq, Kufah, Imam Malik dekat Madinah. Mereka pernah berjumpa tapi tidak mempelajari antara satu sama lain ya. Okey. Jadi ini antara tips yang dah empat imam tu kan dah hafal nama dia. Jadi kita jadikan dia sebagai jawapan untuk murid ya, nama murid terkenal ya. Very easy. Okey, kemudian untuk mazhab tersebar, satu isi satu markah, jawab dalam bentuk poin dan bagi kawasan penyebaran mazhab, nama negara atau kawasan ya, contoh Asia Tengah dan sebagainya. Hafal sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kawasan penyebaran mazhab. Pilih negara yang mudah diingat. Yang kita biasalah, tak payahlah sebut Kongkostan apa benda kan. Tak payahlah. Kan pilihlah yang negara ya dekat kita yang kan. lebih mudah diingat lah Ustazah. Mudah diingat lah kan. Eropah kan, Asia Tengah kan. Malaysia ni ingat kita kat Malaysia mazhab apa Azhar? Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Ataupun Imam kan? Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ya. Okey. Baik Ustazah, kalau kita tengok Ustazah, kita dah dapat tahu berkenaan dengan bagaimana sebenarnya tips nak menjawab ataupun panduan nak menjawab dalam peperiksaan SPM yang akan diadakan tak lama lagi untuk murid-murid yang berada di seluruh negara. Dan kalau kita tengok, ini yang kita dapat bagaimana nak memahamkan ataupun nak menghafal dan mengingati. Itu kata kuncinya, bagaimana nak mengingati keunggulan tokoh 4 mazhab ni. Dan Ustazah, sedar tak sedar kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Saya rasa tak puas Ustazah. Rasa betul nak tambah lagi, tapi terlalu banyak benda nak share ni. Tapi apakan daya masa sangat InsyaAllah next time Azhar ada jodoh berjumpa lagi. Amin insyaAllah. Mungkin sebagai rumusannya Ustazah untuk murid-murid kita di Google Meet dan juga yang berada di luar sana Ustazah. Okey, kebanyakannya Azhar murid-murid ini takut nak ajak soalan sirah. Kerana dia cakap, tak hafal lah Ustazah, tak hafal Ustazah. Jadi sekarang ni tenangkan hati, pergi buka buku tu, baca, kemudian insya-Allah tengok siri kita hari ni, slot kita hari ni, ambil teknik-teknik yang Ustazah dah kongsi, insya-Allah akan membantu murid-murid kat luar sana untuk menguasai fakta sekaligus dijadikan bekalan dalam menjawab soalan peperiksaan SPM dalam bidang sirah dan tamadun Islam, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazak. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin, Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Dan saya nak petik kata-kata keramat yang Ustazah sebut dan juga Ustazah nyatakan di profil guru sebentar tadi. Man jadda wajada. Saya nak sambung sikit Ustazah. Wa man zaru'a hasada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat, dan barang siapa yang bercucuk tanam maka dia akan menuai hasilnya. Ya Allah itu tidak zalim Azhar. Allah pasti akan bagi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga semua terus sukses di masa akan datang. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bye. Didik TV KPM